Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis pada malam ini, yang saya muliakan sahabat-sahabat sekalian, ketinggalan Fadil Profesor Madya Ahmad Kilani, dan juga sahabat-sahabat yang lain, Tuan Haji Hafizuddin, seterusnya kepada muslimin-muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita menghayati suatu tajuk perbincangan yang mana memang menjadi suatu kelaziman, iaitu kita menyambut peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam sejarah selalunya sebagai al-hijratul mubarakah, hijrah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang saya pilih pada malam ini adalah hijrah, pencetus transformasi diri dan ummah. Dengan suatu harapan kita dapat mengenang kembali peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa yang sangat penting dan besar artinya dalam Islam, dengan tujuan yang lebih utama untuk kita mengubah diri kita, yang mana kita semua sedia maklum bahawa hijrah itu bermakna perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Al-intiqal min makan ila makan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tentang perkataan hijrah ini dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksud hadis ini adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menawan kota Mekah, maka tidak perlu lagi bagi orang Islam yang berada di Mekah itu untuk pindah keluar daripada Mekah, khususnya berpindah ke Madinah. Kerana sebelum daripada pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah,
umat Islam sedikit demi sedikit mereka meninggalkan kota Makkah. Tetapi selepas Islam berjaya tertegak di bumi Makkah Al-Mukarramah, bermakna tidak ada lagi keperluan untuk berhijrah. Dan yang lebih besar daripada itu, Nabi SAW turut menyentuh persoalan hijrah dalam sebuah hadis Nabi SAW yang selalu dibaca dan selalu dibincangkan, iaitu dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini antara yang terawal disebut dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Malah dalam sukatan pelajaran di peringkat sekolah agama dahulu pun hadis yang pertama. Waktu tu saya belajar dipanggil pendidikan agama Islam tinggi. Kita masa tu ada pendidikan agama Islam rendah, ada pendidikan agama Islam tinggi, pai dengan pai. Jadi sebabkan yang pai itu kita dah boleh kuasai, yang pai itu kacang je lah kan. Maknanya sebab levelnya berbeza. Saya masih ingat lagi. Dan hadis ini kalau kita lihat dari susu galurnya, termasuk dalam kategori hadis yang dia panggil hadis ahad. Ahad ni maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur-jalur yang berbeza-beza. Maknanya Ibn Abbas riwayat begini, Ibnu Mas'ud riwayat begini, dari pelbagai jalur, maka menghasilkan sebuah hadis yang bertaraf, yang sahih. Dan lebih menarik lagi, hadis ini disampaikan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika mana dia menaiki mimbar. Dalam riwayat itu menyebut, sami'tu Umar bin Khattab yakhutubu ala mimbar fayaqul, aku mendengar Sayyidina Umar itu berkhutbah di atas mimbar dan menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Nabi bacakan hadis yang seperti itu. Jadi dalam hadis yang panjang, yang taklah panjang sangat, hadis yang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahawa setiap amal kita ini dihitung mengikut niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu dikira mengikut apa yang diniatkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka jadilah hijrah itu adalah kerana Allah dan Rasul. Di sini maknanya adalah perubahan diri. Maknanya kalau kita berubah itu kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat redha Allah dan redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah kita meniatkan perpindahan itu, perubahan kita itu, transformasi itu kerana manusia, kita berubah. Contoh, balik haji, pakai kopiah, bukan kata tak boleh, tapi biarlah niat tu lillahi ta'ala. Aku pakai kopiah ni kerana Allah, bukan kerana aku dah pakai title haji. Jadi bila tak pakai kopiah, segan pula, kata haji tapi tak pakai kopiah. Sepatutnya soal pakai tak pakai itu bukan kerana manusia, tapi lillahi ta'ala. Malah kalau kita sentuh soal kopiah ni, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, apa konsep sebenarnya kita memakai kopiah atau songkok? Pertama tadi kita sebut lillahi ta'ala. Yang kedua, kopiah ini atau songkok ini boleh menjadi sebagai macam pendinding diri kita. Agak-agak nak cakap yang mengapu-mengapu je pegang, oh aku pakai kopiah.
reminder, ada dia punya batu sempadan, kan? Nak kacau perempuan, tengok lebih-lebih, oh ada kopiah atas kepala, tak jadi buat. Pegang tengok, oh takkanlah Pak Haji, takkanlah Pak Lebay nak buat benda yang tak senonoh. Jadi saya selalu sebut kepada pelajar-pelajar di ITM, pertama pelajar sarjana muda sains dan pendidikan Islam, kenapa? Maknanya saya kata kamu perlu pakai, dan ada sebahagian yang tak pakai. Kenapa? Kerana kita nak juga ustaz yang boleh masuk line orang tak pakai kopiah. Ada setengah orang ni allergic, nampak ustaz pakai lebay, oh ini bukan line kita. Kita nak ustaz yang handsome, ustaz yang pakai tie, ustaz yang pakai t-shirt, ustaz yang pakai baju sukan. Jadi hari ini kita ni nak ustaz yang pelbagai ragam, sebab manusia pun pelbagai. Kebetulan petang tadi saya dengar dalam Radio IKIM bagaimana Datuk Halim Tamuri, dia pergi ke Singapura, berkongsi pengalaman dengan pendakwah-pendakwah di Singapura. Di Singapura mereka berdakwah dengan cara Facebook, sehingga seorang ustaz tu dia luangkan masa satu malam 2 jam atau 3 jam untuk berFacebook. Sebab suasana di sana berbeza. Nak buat himpunan yang macam gini selalu mungkin tak ada kemampuan, mungkin tak dapat kemudahan dan sebagainya. Tapi dengan Facebook, dia boleh guna sepanjang masa, dan dia telah setkan. Jadi mana-mana orang yang nak jadi student dia, nak belajar, dia nak tanya kemusykilan agama, nak berinteraksi, buka Facebook dia pukul 9 sampai pukul 11. Itulah masa siapa-siapa ada kemusykilan, ustaz saya nak tanya sekian, dia pun jawab dan sebagainya. Mungkin itu juga akan berlaku di negara kita dalam masa yang tidak lama. Walaupun dengan keadaan yang sekarang kita ada ruang-ruang yang banyak. Jadi itu mungkin salah satu. Baik, berkaitan dengan hijrah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, kalau kamu tidak menolongnya, yakni menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Kerana urusan menolong agama ini adalah Allah yang menentukan. Iaitu ketika mana kaum kafir Quraisy di Mekah ini mengeluarkan Nabi SAW dari Mekah, sedang salah seorang daripada dua sahabat ini, daripada mereka ni, berlindung di dalam gua. Ini kisah yang berlaku antara Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu berkatalah seorang itu kepada sahabatnya, yakni kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi SAW dan menguatkan baginda dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir itu kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimah Allah ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ini saya warnakan dua perenggan, dua ayat. Pertama, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dalam Quran kata la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah dialog antara Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Sewaktu mereka bersembunyi dari Gua Sur, kerana bimbangnya, kerana risaunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan bimbang, jangan duka cita, Allah bersama-sama dengan kita.